Sempat saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tan Sri atas penganugerahan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota yang membawa gedaran Tan Sri. Yang berhormat Tan Sri yang dipertua, hari ini kita membahaskan kertas putih berkenaan pengurusan dan pengorehan vaksin COVID-19. Kini kita berada di sini bukan untuk membuat tuduhan. Tuduh-menuduh itu seolah-olahnya tidak membawa hasil. Kita perlu mengambil iktibar daripada segala kekurangan sekiranya ada dalam proses pengolehan vaksin COVID-19 itu. Seperti kata pepatah, sesah dahulu pendapatan, sesah kemudian tidak berguna. Maka perbahasan kita hari ini adalah untuk kita mencari satu jalan keluar untuk menangani apa masalah kekurangan yang kita mungkin hadapi pada masa akan datang. Kita tak boleh ada sikap bahawa touch wood perkara ni tak berlaku, ataupun kita tak boleh ada sikap bahawa kita take it for granted, kita dah lalu daripada COVID-19, harap-harap insyaAllah dia tak akan berlaku lagi. Kita perlu bersedia sebab kita daripada apa yang berlaku dalam 2 tahun yang lalu ini, ada yang baik. Saya setuju bahawa program ini imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PICK ini, dia memainkan peranan dan berkesan dalam mencegah penularan COVID-19. Sekarang ni kita tengah berhadapan dengan ancaman pelbagai virus. Kalau banding dengan dahulu, pergerakan manusia ni tidak sebegitu hebat yang ada sekarang. Kini sehingga Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pun telah menyatakan bahawa disease X dengan izin berpotensi menjadi lebih membahayakan kalau berbanding dengan COVID-19. Maka disease X sekarang telah tersenarai dalam senarai priority disease oleh WHO yang merupakan senarai penyakit yang berpotensi mengakibatkan pandemik yang akan membawa maut untuk masa akan datang. Maka adakah kita telah bersiap sedia? Kalau tidak, sekaranglah kita membahaskan satu kertas putih yang telah menyimpulkan kesimpulan pengalaman apa yang telah berlaku untuk 2 tahun dalam peperangan kita untuk memerangi COVID-19. Tadi Jerutong kata lambat lewat. Saya rasa bukan semuanya lambat dan lewat. Yang berhormat Pago, kalau dia istiharkan darurat cepat. Dia kalau istiharkan lockdown dia cepat. Dia nak sekat kebebasan rakyat dia cepat. Ada yang lambat, ada yang cepat. Ada yang baik, ada yang kurang. Tapi kita perlu terima hakikat bahawa kita ni manusia. Kalau ada teguran, kita dengar. Jangan sikit-sikit kita bangun, kita nak bahas, kita nak lawan. Buat apa? Kita bahas untuk di sini mencari satu jalan keluar. Kita mengambil iktibar daripada apa silap salah yang berlaku sebelum ni. Maka yang berhormat Tan Sri Tuan Yang Dipertua, dalam kertas putih telah disebut sejumlah 4.65 bilion diperuntukkan untuk perolehan bekalan vaksin. Iaitu untuk jumlah 83 juta dos vaksin, kira-kira setiap dos RM56 Malaysia
Walaupun sehingga hari ini kita tidak tahu berapakah kos sebenar kerajaan memperoleh vaksin tersebut. Saya boleh setuju sekiranya niat untuk kita memperoleh vaksin ini melalui satu syarikat, ya, menurut syarikat swasta, dengan sekiranya ada rancangan, ada persediaan supaya berlakunya kita kata pemindahan teknologi, iaitu dari situ kita bermula untuk mewujudkan satu ekosistem yang mampu atau meyakinkan orang tempatan, mampu mencungkil bakat tempatan untuk menceburi penghasilan vaksin tempatan. Tapi apa yang berlaku sekarang masih satu tanda soal. Maka kerajaan perlu menjelaskan, walaupun orang yang sepatutnya memberi penjelasan tidak hadir hari ini, Yang Berhormat Pagu, terpaksalah kerajaan pada hari ini untuk menjelaskan apakah manfaat daripada kaedah perolehan yang dipilih itu. Apakah manfaat yang Malaysia sebagai satu negara pada keseluruhannya terima selain daripada kadar imunisasi dan pencegahan pandemik ini? Apakah kesan lain ataupun manfaat tambahan, lebihan yang kita terima, kita dapat secara keseluruhannya sebagai sesebuah negara? Yang Berhormat Tan Sri, kita lihat vaksin AZ menggunakan keadaan atau kemudahan kilang di Siam Bioscience Corporation Limited di Thailand. Ia merupakan satu contoh yang baik di mana berlakunya pemindahan teknologi dan mampu menghasilkan vaksin pada satu kos yang mungkin lebih rendah dan mungkin lebih menguntungkan kepada negara tersebut. Jadi adakah kita bersedia ke arah itu? Maka kerajaan perlulah terangkan kepada kita pada hari ini apakah proses pemindahan teknologi yang sama ada berlaku di Malaysia. Adakah syarikat-syarikat tempatan mendapat manfaat dalam proses ini? Jika memang ada manfaat yang diperolehi, mengapakah faman niaga kini disenaraikan dalam PN17 akibat penurunan nilai stok vaksin yang tersimpan? Kerana memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Walaupun orang yang sepatutnya memberi penjelasan hari ini bukan masih berada di tempat dia. Tetapi bagi Dewan Yang Mulia ini adalah elok kita mencari jalan keluar supaya perkara yang serupa tidak akan berlaku lagi. Kita perlu tahu dan kita perlu ingat selama-lamanya bahawa perkara ini melibatkan hidup dan mati nyawa seseorang manusia. Jangan sesekali sekiranya ada ataupun adakah seseorang itu atau segelintir orang itu cuba mengaut keuntungan daripada proses perolehan vaksin ini. Saya tak lontarkan tuduhan kepada siapa-siapa, hanya persoalan. Sebab sampai sehingga hari ini jawapan dia masih tidak ada. Disebabkan segala jawapan sebenar
terlindung atas 3 huruf NDA. Tidak boleh diceritakan. Apa yang rahsia sangat yang tidak boleh diceritakan? Tadi rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat yang lain telah melontarkan beberapa persoalan yang mana saya lihat dari satu perspektif boleh memberikan satu gambaran bagaimana sistem ataupun kelemahan perolehan ini boleh diperbetulkan tanpa mengelanggari NDA. Maka saya harap kerajaan pada hari ini memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tanpa ada apa-apa maklumat yang terlindung. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih.